La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, banyak kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita berbagai-bagai nikmat untuk kita melaksanakan apa yang diperintahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita boleh dikatakan satu orang yang memperhambakan dengan Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Semenjak daripada kelahiran kita sampai kepada hari ini, iaitu kepada saat masa sekarang adalah boleh dikatakan tiap-tiap orang pada ambak sekarang, pada masa sekarang, samping dekat kita akhir pada masanya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah belayar kita hari ini semenjak pada dulu, iaitunya masa daripada nenek kita asal daripada Adam alaihi wassalatu wassalam, masa demi ke masa berkorong-korong kita kelahiran. Sampai ke hari ini jauh perjalanan makhluk yang diciptai oleh Allah Ta'ala sebagai kita bersifat dengan manusia. Maka kita ni adalah jatuh kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan masa yang terakhir. Ya Allah Ta'ala letak menjemput kita dijadikan satu ummah yang akhir. Tapi walau bagaimanapun kita boleh kelihatan daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala semasa moden, semasa dunia sekarang adalah masa yang serba-serbi Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada kita umat yang besar Nabi Muhammad SAW cukup dengan belayaran kita ke atas udara, cukup dengan belayaran kita ke atas muka bumi, dan mencukupi juga belayaran kita kepada dalam laut. Maka dikatakan walaupun sikap umur, sikap masa sepik masa, tapi kita sekarang adalah dikatakan umat yang serba cukup boleh kelihatan dengan musyahadah. Kita kalau banding perbandingan dengan umat-umat dulu, walaupun hidup mereka itu seperti mana umat Musa alaihi salam 300-400 tahun, tapi suasana umat dulu dia duduk dalam mana perjalanan kita bercakap mudah berjalan kaki. Ataupun naik bukit lakah bukit. Tapi dunia sekarang ni adalah cepat.
sikap umur tapi cepat perjalanan. Cepat dalam kerjaan, nasabah kepada ke dunia ataupun kepada akhirat kelak. Allah beri kebijakan lebih di atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan malam ni kali awal ataupun kali pertama saya duduk di iaitu Baba Channel ni adalah kalian awal. Boleh kita menyaksikan apa lebih kurang malam ni. Pihak Baba Channel malam ni adalah sekadar satu je mana saya nak baca daripada ayat suci Al-Quran. Maklum bagi kita Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, ibu-ibu dan bapa, adik-adik dan abang duduk di rumah. Nyata kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, dalam hadis-hadis Nabi dengan 1960 ayat berlebih kurang. Maka satu di dalam ayat suci Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala yang memberikan, yang menurunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana maklum bagi kitanya Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran dua tempat. Yang masyhur bagi kitanya dua tempat kenyataan. Satu iaitu makam, tempat di Makkahul Mukarramah. Ada sekitar lebih kurang 13 tahun. Dan 10 tahun selepas Nabi kita hundur diri, hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah ataupun Bandar Yasrib sebelum daripada Nabi kita berhijrah dengan 10 tahun. Maka kalau kita tengok dalam ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Ta'ala dengan di Mekah, wak bandingannya Allah Ta'ala turun dengan kalimah ya ayyuhan nas. Kerana 13 tahun Rasulullah hidup sebar agama sebagaimana disuruh dimenurunkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara bertolak ansur. Kerana manusia masa tu, ibu-ibu dan bapa, adik-adik dan abang, dia dalam kecemasan. Duk sujud semoh dengan berhala-berhala, patung-patung yang semenjak daripada jahiliyah selepas daripada Isa alaihi salam sampai ke Nabi kita ni lebih kurang 400-500 tahun yang menyesak sebagai sesak mereka itu bersangat tersesat. Celah-celah tu makanya kelahiran Nabi kita untuk mendapai diri menjadikan Islam klik semula. Jadi agama yang lain, agama yang di sisi Allah Ta'ala, iaitu agama yang orang panggil wahdatullah. Ketunggalan Allah, satu Allah Ta'ala klik mari semula. Sebab itulah hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat geting, saat yang akhir. Sebab itulah kebanyakan ayat Al-Quran yang turun di masa Mekah adalah dengan ya ayyuhan nas. Selanjutnya ya ayyuhan nas dikatakan wahai manusia. Khitab dengan manusia. Kerana payah sekali-kali Rasulullah selik sepik duk panggil daripadanya umat di kalangan hamba Allah Ta'ala untuk sembah Allah Ta'ala. Mepaling daripadanya syirik mereka, duk sembah batu mereka, duk sembah kayu, duk sembah lembu, duk sembah pusu, umpamanya bulan, bintang, matahari, mari kepada sembah Allah Ta'ala. Lagu mana susah. Sebab itulah memanggil Allah Ta'ala dengan ya ayyuhan nas. Tapi apabila Rasulullah hijrah pergi kepada Madinah, rekahnya dengan paling ayat itu kebanyakan kemuka ayat kepala dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka yang telah beriman, mereka itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana banyak manusia tak kala hari Nabi kita hijrah masuk Madinah, di hari itu juga banyak dah orang beriman dengan Rasulullah sebagaimana tempat di Masjid Quba kalau kita tengok dalam sejarah. Dan malam ni sekadar sedikit ayat saya nak bacanya apa yang Allah Ta'ala memanggil dengan orang beriman hari ni. Saya nak cok dengan orang beriman. Mana kerana tempat kita lah ni mudah-mudah ala sekitar seluruh tak muka bumi Allah Ta'ala banyak orang beriman.
Karena kita senggir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah 1300 tahun lebih kurang. Nah, sampai kepada sekarang. Sebagaimana kalau kita dibaca tengok dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur dengan Allah Ta'ala. Dengan ayat ni banyak sekali-kali kepada kita duk baca di antara hari-hari jemaah, sedangkan khatib membacakan khutbah akan bunyilah dengan ya ayyuhallazina amanu taqullah. Apa Allah Ta'ala nak pesan kepada orang beriman? Banyak sekali-kali ayat di Madinah memanggil dengan orang beriman, kepada ibu-ibu dan bapa, adik-adik dan abang, pocik-pocik dan cik-cik kita di rumah. Kalau dengar suara saya pada malam ni, insya-Allah sama-sama kita perhati bahawa ayat di Madinah kebanyakannya Tuhan memanggil dengan orang beriman. Apa sebenarnya orang beriman yang Allah Ta'ala memanggilkan? Maka di sini kalau kita dengar bahawasanya kalimah ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang telah beriman, mereka itu lagu mana ibu-ibu dan bapa? Cik-cik. Ngoh-ngoh. Kalau kita dengar lembut. Sambil pula merdu. Cukup dekat. Berasa sedap dengar. Kalau kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, hak kerah perut. An-nas khitab kepada manusia. Kita dengar tu. Kalau kita dengar sambil, kalau kita tak belajar, tak mengaji, tu bunyi gasai. Bunyi kasar. An-nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berpadu dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang telah beriman. Apa Tuhan nak pesan kepada orang beriman? Siapa dia beriman? Maka beriman ni kena kepada kita lah beriman. Ibu-ibu dan bapa hok mana duk dengar di dalam Baba Channel ni, dikatakan orang beriman. Walau mereka itu memotongkan getah, bergala padi, buat kebun, pakai kepiah tak belik serban, pakai kain jatuh, dia orang beriman. Asal termasuk di dalam keyakinan. 6 sifat keyakinan. Yang Allah Ta'ala kata tu'minu billah, beriman dengan Allah, wa rasulih, beriman dengan Rasul. Itu maknanya ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang telah beriman, mereka itu dengan Allah. Tak dikatakan satu orang itu beriman, dia taruh dalam hati kepercayaan dianya Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, tempat mereka semua. Allah Ta'ala menjadikan 7 pantala langit, 7 pantala bumi, bare-bare yang kita nak tengok atas muka bumi. Betul kita yakin dengan Allah Ta'ala sifat dalam hati senobari kita, iaitu dalam jantung, kelopak jantung kita tu tak, dia ada hati dalam. Hak tu hanya bui Nabi kita tengok pada malam Isra' Mi'raj lepas dah di pada bulan Rajab. Tak kalau Jibril belahkan jantung Rasulullah, kolbun, satu tokoh sekepar belah tu, dalam tu dia ada senobari, dia panggil hati senobari. Tu dia panggil ruhaniyun,
We tengok dalil. Dalil tu orang panggil senubari. Maka iman kita, keyakinan di situlah. Nah, di situlah. Di situ juga tempat mainnya syaitan. Sekiranya kalau hamba seperti kita ni, maknanya. Tapi lain pada Rasulullah. Kalau Rasulullah tu tidak ada. Ya, syaitan dengan Rasulullah tu berbulan berjalan, dia takut dah. Sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ibu-ibu dan bapa. Tapi kalau di kita, di situ dia panggil tempat mainnya syaitan, dia panggil senubari. Iman kita pun di situ, duk jaga situ. Nah. Jadi nak ayat kata Allah Taala memanggil dengan orang beriman, mana dengan kita seluruh orang satunya hok yakin taruh dalam hati senubari dia sebagai Allah Tuhan. Itu satu. Sifat dalam hati senubari. Yang kedua, taruh keyakinan Muhammad adalah Rasulullah. Tepat ikut kita. Dua. Yang ketiganya taruh satu makhluk Allah Ta'ala, malaikat adalah dewa Allah. Ya, Allah Ta'ala menjadikan satu makhluk dengan nur yang kita tak dapat kelihatan. Tapi benda ni nyata. Di akhirat, setelah kita cabut nyawa, cabut roh kita turun di dalam kubur, alam barzah, akan kita boleh tengok malaikat. Ni orang panggil satu sifat kena kita keyakinan taruh dalam hati senubari kita. Itu tiga. Mana pula kalau yang keempat, Yakut taruh yakin kitab hak turun daripada langit adalah 4 buah. Lepas tu sebalanya satu daripadanya Taurat dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, Injil dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam, Zabur dimilikan oleh Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, dan Al-Quran ataupun Furqan dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Taruh keyakinan hati yang keempat. Yang kelima, kita taruhnya hari binasa. Hari kesudah hari, iaitu hari kiamat. Ia dak pe kita dekat dah nak sampai. Cuma dalil hari ni cukup. Cukup kena kecil-kecil tu meliputi dah. Ada 10 karah besar tak mari lagi. Ini dak dapat kita 10 karah, tapi tak sepak saya nak bilang malam ni. Nak ayat katanya dalam apa ni, dalam rukun iman yang anehnya, ayat itu yang kelima iaitu hari yaumul qiyamah. Hari kiamat dak dapat kita. Termasuk dalam 5 sifat. 5 yakin. Akhir sekali, qada baik dan qada jahat semua hidup berlaku tak kita hari ni, ibu-ibu dan bapa. Cik-cik dan cik-cik umpamanya, musuh-musuh mama-mama. Pangoh-pangoh, molo-molo nak ayat katanya apabila kita akhir sekali yakin kita. Apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Seperti hari ni kita sehat, esok mungkin kita sakit. Hari ni kita miskin, mungkin esok ataupun lusa kita kaya. Hari ni kita kaya, mungkin sebaliknya esok lusa kita miskin. Hari ni kita ada, mungkin esok lusa kita mati. Makanya itu adalah perbuatan daripada Allah. Dengan sebagai ta'alluq qudrat dan iradat daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana hak Tuhan catat di luh mahfuz dah mari. Maka hidup berlaku hari ni atas muka bumi dah kapal terbang atas. Seperti mana perahu belayar di dalam laut. Manusia naik kereta kenderaan mutu bersikar atas muka bumi. Hidup berlaku, matahari berjalan lebih lagi kita nyata kelihatan. Turun petang naik pagi, turun petang naik pagi. Sekali musim boh, sekali kemarau. Sekali kemarau, sekali banjir. Tak gitu kan? Maka itu adalah datang daripada Allah. Sebagai takluk derak laksana dan taruh iradat. Takluk taksih yang menentukan oleh Allah Ta'ala, taksir yang mengeluarkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai takluk qudratum minallah. Kederakan daripada Allah Ta'ala. Cukup ni. Maka apabila cukup ni perisik ni, ibu-ibu dan bapa, mongoh dan mu'lam, nak ayat katanya, termasuk dalam hak Allah Ta'ala memanggilkan dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka-mereka yang telah beriman mereka itu. Ni nak ayat kata sedap dengar. Kita dengar kalimah tu pun Allah Akbar. Walaupun kita tak reti makna, tak reti bangsa Arab, tapi kita dengar tu bunyi lemah lembut. Ya ayyuhallazina amanu
wahai mereka yang telah beriman dari kalangan hamba-Ku. Kita dengar suara tu sedap dengar dah. Tuhan panggil dengan orang beriman. Kalau panggil dengan orang musyrikin, ya ayyuhal musyrikun. Wahai orang musyrik, kafir musyrik, Allahu Akbar. Dengar takut dah. Kalimah tu takut dah ni nak ayat katanya. Nah, kita dengar kalimah beriman tu suka hati. Apalah Allah Ta'ala nak pesan dengan kita hari ni. Setelah kita cukup berisik, cukup ne sifat, cukup ne keyakin ne. Arkanul iman. Kita tengok dalam sekolah tadika budak. Rukun iman sittah ne, cukup ne berisik ni boleh dikatakan orang ni beriman. Islam serta beriman. Sebab itulah orang duk pakai kancat tu seluar bola. Nugi kata demo tu tak beriman, tak boleh. Pasal dia cukup dah ne perisik, ne perkara ni. Apabila cukup ni adalah orang ni iman. Nak pesan kepada orang yang beriman, hok yakin dengan Allah, dengan Nabi, yakin pergi dengan hari kiamat, yakin dengan malaikat kitab Allah dan qada baik qada jahat. Semua tu hok takdir duk berlaku hari ni datang daripada Allah. Nak pesannya ittaqullah. Tuhan suruh takut ke dia. Ni orang panggil iman. Ni lah besar di hari ni semenjak kita lahir. Ukur dengan badan umur kita hari ni. Kalau orang dah beriman yang 6 prinsip ni sifat, kalau tak takut kepada Allah, mesti sia-siakan. Tuhan pesan sendiri, tak ada orang pesan. Bukan raja tu, raja ni, raja Iraq ke raja Saudi dah. Allah Ta'ala pesan pada masa Rasulullah tu, ayat ni turun atas Nabi, suruh takut ke dia. Suruh takut ke dia. Tak boleh kita nak takut selain dengan Allah. Pesan suruh takut pula, sebanyak mana takut. Haqqa tuqatih. Diiringnya dengan ayat, ialah sebenar-benar kamu takut. Jadi tak kalau turun ayat ni, ibu-ibu dan bapa, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Puak-puak sahabat tak kalau Nabi bacakan dengan ayat ni, pakak-pakak ambil tangan tak tapal lah. Allahu Akbar. Ambil tangan tak tapal lah. Siapa dia sanggup beriman dengan ayat ni? Ni sahabat. Kerana dia faham, dia reti. Takut dengan Allah Ta'ala ni bukan dia seperti takut hatu. Ataupun takut kerima dalam bukit. Takut ke ikan yusa dalam laut tu kau naik kapal? Dah. Takut kapal jatuh tu kau duduk tiba? Dah. Takut naik kereta duduk tu pergi ke Hanjai, takut balik naik derah 140, 150? Dah. Takut di sini maknanya hati kita. Hati kita senantiasa kena ingat dengan Allah Ta'ala. Dalam masa 24 jam tak boleh ingat kamu golai lasem. Itu maknanya haqqa tuqatih. Malah kena takut dengan Allah. Wahai atas rumah 7 lapis, 6 lapis, 5 lapis, naik dengan lift, yak bersinar bana, buat apa duk takut? Kita sehat, kita segar dah. Takut di sini mana hati senubari kita. Mari cocokkan dengan ketakwaan. Ni orang beriman. Tak sampai sini kita tak orang panggil iman kita tak sempurna. Masya Allah. Ni mengikut sahabat-sahabat tafsir. Sampai tu siapa ayat ni, fok sahabat pakai ambil tangan tapal lo. Siapa dia sanggup nak beriman dengan ayat ni? Allahu Akbar. Maka dengan ayat apa ni? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setengah ulama kata menurunkan dengan ayat yang keduanya, fattaqullaha mastata'tum wasna'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah oleh kamu akan Allah qadamu kuasa. Jadi ingat kita. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi ingat kita. Takutlah oleh kamu akan Allah sekadamu kuasa. Sekadamu kuasa. Ni dia. Jadi ingatlah kita nya. Kalau mengikut pada ayat haqqa tuqatih ni kita berat. 24 jam tak boleh langsung nak ingat dengan orang lain. Senantiasa kena takut dengan Allah. Malam kena takut. Dina hari kena takut.
Cerah pagi mu kena takut dengan Allah. Tengah hari, petang mu kena takut. Tak boleh nak ingat kamu gula lain. Tak boleh nak ingat kamu gula lain langsung. Jadi mu bawa pada terganggu kita. Nah, terganggu terlewat kita jadi habis. Musnah kita. Lalu tu turun ayatnya fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum nilah kita jadi ringan. Gini. Jadi takut dengan Tuhannya ibarat semaya 5 waktu. Tak boleh dah kata kita tak kuasa. Hak tu habui. Nah, pada bulan Rajab kemarin. Nah, Allah Taala akak Rasulullah supaya nak memerintahkan semaya. Itu Allah kepada Hadratul Qudsi di bawah naungan Arasy. Asal 50 waktu lekat 5 waktu. Dengan 5 waktu kita tak tak kuasa tak boleh. Karena cukup tu awak 5 waktu. Fattaqullaha mastata'tum. Takut oleh kamu akan Allah qada kamu kuasa. Jadi qada kita kuasa, kata kita tak kuasa, kita nak buat 3. Tak boleh jadi. Asal daripada 50. 5 waktu ni nipis sangat aja. Bagi orang tu tak cukup. Orang yakin dengan Tuhan dia. 5 kuasa sikit. Dia nak naik 7 lapis. Sampai tu Tuhan buat sunat tu. Bagi orang yakin ni dia tak cukup 5 waktu. 17 rakaat sehari semalam. Tak ada kita. Sebagai orang beriman kalau Ta'ala bui makan, bui minum, bui pula sepasai mata, sepasai tangan, sepasai kaki, setokok otak, sepasai telinga. Masya Allah. Berapa harga? Lebih-lebih nyawa kita. Ada harga seduk. Harga tu baik seduk masuk berapa puluh ribu kali, ratus ribu kali sehari semalam. Tidak ada harga nilai. Dengan 5 waktu 17 rakaat tak boleh kata tak kuasa dah. Sampai itu Allah Ta'ala membuatkan sunat pula tu celah tu kata. Tengok. Sunat rawatib lagi. Sunat witir sebelah malam. Sunat awabin lagi. Sunat tahajud lagi jauh malam. Lagi tu kan dekat-dekat nak cerah. Akhirnya pagi ada sunat apa ni? Sunat duha lagi. Kalau nak masuk zuhur sunat rawatib. Sunat zawal. Macam-macam. Ada sunat wuduk. Ini bagi orang lomba. Bagi orang nak merapat dengan Allah Ta'ala. Bagi orang yang betul-betul takut dengan Tuhan. Bagi kita ni lepas 17 5 waktu tu pun Masya Allah dah ibu-ibu dah bapak dah. Cik-cik dah. Cik-cik bangah-bangah dia. InsyaAllah Ta'ala tak boleh kita tak kuasa dah. Tuhan peringin dah. Sampai itu setengah katanya haqqatu qatih lan sukhatung dinasahkan. Setengah tafsir di dalam ayat suci Al-Quran sebagai ulama mufassirin kata tidak nasah. Ayat yang kedua mari mubayyinkan, mari bayar, mari menerangkan dengan ayat pertama. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takut oleh kamu dengan Allah Ta'ala sebenar-benar, secukup-cukup kuasa kamu, sebenar-benar kena takut. Maka wa'ri dengan fattaqullaha mastata'tum, maka takut oleh kamu akan Allah qadamu kuasa. Jadi ringin kita sampai hari ini. Masya Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita ringin sekali-kali, tidak ada berat dalam agama. Adakah kita pikul berasa berat? Kita bibik berasa? Tak ada. Sikit sekali ya Tuhan beri kepada kita. Kerana umur kita sikap. Dengan kita semaya berapa ratus rakaat sehari, di dalam seminggu, dalam sebulan. Sedikit kita syukur dengan Tuhan. Sebab itu bagi mereka ya benar-benar tak takut, mana tidak ambilkan benda-benda seperti mana sunat. Seperti puasa sunat pada bulan Syaban ni. Berjaga pada bulan Syaban dan sebuah kepada ibadat dengan Allah Ta'ala, maka termasuk dalam kita ni orang bersangat terugilah. Tak gitu ke? Makanya dengan ayat saat ni diiringi pula Tuhan memanggil dengan orang beriman. Wala tamutunna illa haqqa tuqatih wala tamutunna illa. Allah Ta'ala pesan sendiri tak boleh kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Dengan ayat ni juga mengikut sahabat tafsir, tak kala Allah Ta'ala menurunkan atas Nabi wala tamutunna ka'adah apabila lam nahi. Duk dulu pada nun taukid. Wala tamutunna, jangan. Apa ni mengibarat katanya jangan kuat, jangan sekali-kali mati kamu. Maksudnya pitah maksud sekali-kali mu tak boleh mati.
Wala tamutunna, dan jangan kamu sekali-kali mati. Tak boleh mati. Duk mati belana dah nah. Tuhan larang orang beriman. Tak boleh mati dah, beriman dah nak mati kau dulu. Apanya? Sani setuh tetap keimanan keyakinan kita. Ni perisik. Lagi ayat yang kedua Tuhan larang tak boleh mati. Masya-Allah. Ni. Alhamdulillah di sini kalau kita tahu dia. Ni ayat suci Al-Quran. Mengikut ulama-ulama mufassiri mentafsirkan. Tak boleh mati. Pada mati seharinya mana? Nah. Kalau kira dalam jawab nara sehari berapa puluh ke? Bertanding kita capurnya. Lagi pula segera. Pergi capur dengan jalan. Nah, naik sampai ke bakok. 2, 3, 14 cangwat. Bahkan beratus ataupun ribu sehari mati. Nah, Tuhan larang orang beriman. Orang tak beriman kita kira semula. Orang beriman Tuhan tak boleh mati. Pada mati. Ni Masya Allah sekali-kali. Mu nak mati boleh. Nah, wala tamutunna, tapi mu nak mati wa antum muslimun. Wala tamutunna illa, mu nak mati illa wa antum muslimun. Malaikat kecuali mu nak mati boleh. Mu bawa mu bibit Islam sampai mati. Kerana mu tidak, Allah Ta'ala tak setuh lagi ibu-ibu dan bapa ngah. Nah, pak ngah mangah, pak cik mak cik. Allah Ta'ala tak setuh lagi dengan ayat ni ibu-ibu dan bapa. Kerana masa Nabi lagi dah. Terus bertelasu. Nah, bertasalsu mari siapa ke sekarang banyak orang mati lepas agama tengah jalan. Dekat-dekat nak mati, ibarat baju cabut tau. Duk pergi Islam mulai-mulai, duk beriman dengan Allah comel-comel tau habis. Mati luar pada Islam. Mati sore jatuh agama. Mati sore cabut tapuk. Mati sore tak ada dalam agama. Mati sore dalam musyrikin, dalam Yahudi, dalam Nasara, dalam syirik, dalam bid'ah, katakanlah. Banyak sekali-kali. Mau tidak Tuhan tak setuh lagi ayat ni pada masa Nabi diturunkan suruh Nabi jaga kepada hamba-hamba dia, iaitu kepada umat. Tak boleh mati, malaikat mu kena nak mati, mu kena jaga Islam, mu kena bibik Islam, mu kena pikir Islam, hok mu dok bibik, hok mu dok pakar tu sampai mati. Nak mati-mati. Nak mati-mati, mu kena Islam sampai mati. Bukan kata Islam sekerak jalan weh, hasah batu tak batas bubuh. Dok pakar mata zemruk dah, ibarat cicing. Nampak? Ibarat je dok pakar Rolex dah. Lagi nukar Rolex, mana Rolex dah? Mana barang original dah? Gitukah amai hok cak itai, hok go 14 ke mari pakar. Ning tak kena. Cicing mata zemruk dah, iman Islam kita cukup dah. Tapi kita asal-asal batu tak batas mari pakar, hok go 45 ke. Hok dok pakar tu harga 1 juta, 2 juta katakanlah zemruk asli. Tidak Tuhan tak setuh ayat ni kepada ibu-ibu dan bapa. Nah, ayat kata masa Rasulullah tu banyak dah. Munafik banyak dah. Dah lebih-lebih laginya. Dan Islam sekerak jalan, apabila dekat-dekat nak mati, sudah. Mai jatuh agama. Tahu agama hak sebenar. Ambil hak persu mari pakar. Sekali-kali Tuhan larang. Punah dalam ibadat kita. Punah habis dalam segala-gala. Hidup kita ya Tuhan taruh umur 50, 60, 70 tahun jadi mesiakan dengan umur kita. Sampai inilah Tuhan larang. Tuhan mempesankan kepada orang beriman ni, setara orang beriman dah Tuhan jaga hari mati. Upamanya, katalah 10 hari nak mati, berapa lagi hari mati. Banyak sekali-kali orang mati dengan terlucu agama. Na'udzubillahi min zalika. Wal'ayyaza billahi min zalik. Kita mintalah wijah. Nah, Allahumma wahai Tuhanku. Setelah kita cukup dah hari ni Islam kita, iman kita, keyakinan kita, maka kita jaga sekali-kali takut jadi jatuh agama. Banyak sekali-kali kita sini. Nah, kalau kita tengok mati dah. Gana Abdullah mati bila pagi tadi. Nah, Aminah tu mati semalam. Tak ada pasal kan kita. Mati sore, mati 2, mati 3, 10, 20, 100, 200 tahun ni berapa puluh ribu dah mati. Tapi hok takut sekali hok ni. Bagi orang beriman hok yakin boleh hok dok semaya puasa dah, takut kanongnya hari mati gitu lucu agama.
Hari ni kita kena rusing lebih pada apa-apa lagi. Dah Allah Ta'ala beri emas 10 kepada kita, ibaratnya. Ya, takut hari mati pula. Sebab tu Nabi kata lagu mana? Wa'addu 'alaiha bin nawajib. Mu ikatlah Islam mu pakai dah. Mu bibiklah Islam seperti mu kikir benda-benda dengan taring gerah. Nah, kejap cik. Ayat lagi tak boleh mati, Nabi ibarat daripadanya kikir tali dengan taring gerah. Mana kikir Islam kita tu. Bawalah Islam sampai ke hari mati. Maknanya mu kikirlah tali. Atau maknanya wa'addu 'alaiha bin nawajib. Kikir dengan taring gerah. Orang panggil dah kalau kikir dengan taring gerah, nah dengan gigi hok 3 gerah di bawah, sup hok atas sup di tepi tu. Maka kejap. Tak usah demo nak harap. Tak usah demo mari nak tipu daya. Tak cabut gigi kita kalau kita kikir tali ibaratnya. By bem. Nah, cabut jari demo dululah. Beda tak beda luka dah nak ayat katanya. Kejap. Tapi kalau kita kikir dia benda-benda barang upama tali ibaratnya, upama kayu, upamanya katalah gapo benda kita kikir dengan taring, dengan gigi hadap dia senjah, tu cucuk. Siapa gusi kita terbaik. Nampak dah? Ada maknanya nah, illa wa antum muslimun. Nak mati wahai orang beriman boleh mubibi Islam sampai mati. Ibarat dalam ayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kikirlah kamu dengan taring gerah. Mana begitu? Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hatu iringi. Setelah mu mati dalam Islam, cukup dah Tuhan pesan pula semasa mu hidup, wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah oleh kamu dengan tali Allah. Jadi seolah ibarat Allah Ta'ala hatta tali satu utah. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak kita syukur dengan Tuhan. Nah, jadi semenjak dulu lagi ibu-ibu dan bapa mana? Masuk Adam alaihimussalatu wassalam. Nak sampai ke Nabi kita 124,000 Nabi. Bukan kemain kita tengok dalam kitab-kitab. Begitulah. Dalam kitab Aqidatun Najih. 124,000 Nabi, 314 rasul ataupun 313 rasul atas khilaf satu orang. Dan 25 hak sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, awalnya Adam alaihimussalatu wassalam, akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celah tu 124,000 Nabi dengan Rasul. Dengan jalan ijmali wajib kita kena tahu. Dan 314 ataupun 313 di atas borang juga. Tapi yang wajib kita tahu hak Tuhan sebut di dalam Al-Quran. Hak Tuhan tahdid dalam ayat suci Al-Quran, khamsa wa ishrin ataupun khamsa wa ishrun, 25 orang. Daripada awal Adam nenek kita sampai ke Nabi kita. Adam Idris Nuh Saleh sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 25 orang. Hak ni wajib kita tahu dengan sore-sore dengan jalan tafsili. Kita ingat ke dak ibu-ibu dan bapa ni kena ingat. Hak wajib syarak. Ya Allah Taala mentaklifkan hukum atas kita 25 orang. Ini kita jangan main ni. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim dah tua marinya. Dah kita ke Ishaq. Nah, tak tu Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf turun mari sampai ke Muhammad SAW, cukup 25 orang. Lepas kita berdosa dengan Allah Ta'ala, hari-hari kita duduk. Dan sebagaimana pak perkara wajib kita tahu, hatu kita kira semula. Hani nak royak katanya, tali Allah Ta'ala hatta mari satu utah. Adam Islam, masa Nuh Islam, masa Nuh Islam, tali satu tu ayat. Mari para nabi kita, ibu-ibu dan bapa ngah-ngah, dah cik-cik, satu tali nila juga. Sabik wa'tasimu bihablillah, Tuhan katanya, berpeganglah oleh kamu dengan tali Allah. Tali di sini ad-din, agama Allah. Nah, Tuhan kata tali sotah di atas. Tali ni maksud agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala Islam.
agama banyak. Agama yang direkodkan bukan dia 10-20. Hak kita tahu hak Tuhan sebutnya mana? Yahudi Nasara. Itu dia gelawak dengan Islam dia panggil. Kerana Yahudi pun berpegang dengan Allah Tuhan. Nasara pun berpegang dengan Allah Tuhan. Tapi Nasara dia ginya salisu salasah. Tak kita Tuhan 3. Nah, Tuhan Allah, maknanya pergi Nasara. Dan Nasrani itulah Maryam isteri Isa anaknya. Tu pada malam Isra' Mi'raj tu kan? Dia tu. Tu Nasara jadi tak dahi tak piyah tu 3 tu anak tu main bola dengan Manchester United. Kak hati cia Nasara. Yahudi tak buat lagu tu. Tu 3 tu tu. Yahudi dia gibat lain pula. Dia pergi kepada apa ni? Uzai. Anak Allah Ta'ala. Dia pergi tu. Dia sebut dalam ayat suci Al-Quran. Banyak. Jadi nak ayat kata tali hubna. Tali dari sisi Allah Ta'ala. Agama di sisi Allah. Satu. Islam. Wa'tasimu bihablillah. Jami'an. Semua. Pergilah tali sotah ni. Ibarat Tuhan Allah Ta'ala hatta tali sotah ni pergi. Mencakap Cina. Pergi tali ni. Mata sabung. Pergi tali ni. Orang putih. Katalah Brazil. Ecuador. Seluruh 222 negeri. Pergilah tali ni. Tali sotah ni ya. Masya Allah. Mana agama Islam. Pergilah dengan Islam. Sebab itu Islam ni dia tak ada balah. Islam asalnya daripada salam. Islam asal salam. Apa salam? Selamat. Selamat. Sebab itulah mencakap gapo, duk di mana, negeri gapo, bangsa mana. Nah, cakap Cina, cakap orang putih, cakap sia keling. Nah gitu kan. Rambut hitam, rambut putih, rambut gotok keling, rambut menyanggur seperti buah jering, takar buah jering. Duk pergi tali tu. Saudara kamu selamat. Sampai dah mau pergi tali ni, tali sotah. Agama Islam. Wala tafarraqu. Wari dengan la pula dah. La nahi kata, jangan kamu berpecah belah. Dah mu Islam dah pergi tali sotah, mu jangan berpecah belah. Masya Allah. Hari ni banyak sekali-kali. Asal mu beriman. Beriman dah dengan Allah, dengan Rasul. Mu Islam dah, bibi dah Islam. Tapi belakang mu berpecah belah. Hakikatnya mu bukan selamat, mu bukan Islam, mu bukan salam. Kerana ni orang Islam lagi beriman dia tak berpecah belah. Kerana tali sotah tu je Tuhan. Ambil pada Nabi Muhammad sampai sekarang tali sotah ni je. Mari pada anak cucu cocok 15 lapis 16 korang pun duk pegang tali ni. Apa tali Islam? Dia orang pegang Islam, orang ni tak berpecah belah. Wala tafarraqu. Kalau mu berpecah belah, hakikat mu terlucuknya humi. Mu tak Islam. Mu mengaku kata Islam tapi hakikat bukan Islam. Kerana mu berpecah belah. Orang Islam pada hakikat di sisi Allah tak berpecah belah. Kerana Islam tu agama selamat. Dia tak berpecah belah. Hani nak ayat katanya, yang ayat katanya, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala betul-betulnya agama Allah redha. Agama selamat iaitu Islam. Awal Islam, akhir Islam. Selamat kamu. Dalam alam barzakh mu selamat apabila mu dalam Islam. Mu tak berpecah belah. Itu maknanya wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, yakni dengan agama Allah. Wala tafarraqu. Pas nak pecah belah ke mana? Dia duk pegang tali itu. Mu itam mata aku itam mata mu, tak boleh jadi nak berpecah belah. Tu dia. Wala tafarraqu. Tak boleh kamu berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, alamat mu terlucu humi, mu tidak ada Islam. Mu tak selamat dah. Sabit Allah Ta'ala menurunkan ayat ni kepada ngoh-ngoh ibu-ibu dan bapa mana dah penonton kita hendak dengar. Tak lain tak bukan berapa ni Allah Ta'ala menurunkan ayat ni. Kerananya nak setuh katanya banyak pada akhir zaman, dekat-dekat dengan kiamat banyak. Walaupun Islam satu berpecah jadi
73 berakidah. 73 berpecah. Dalam 73 tu satu Allah Ta'ala mengizinkan. Dalam satu tu pun ada lagi berpecah belah. Ni nak ayat kata, akhir sekalinya kita hari ni nak duduk mana? Kalau kita tak tahu hakikat yang sebenar. Tak tahu daripada ayat suci Al-Quran, sebab itu kita kena mengaji dan sebuah kepada tafsir. Sikit sebanyak kita kena dengar. Sebagaimana tak ada kira dalam Facebook, dalam YouTube, upama dalam apa ni mengaji bahasa live. Kita dengarlah, moga-moga laksana kita dapat taufik hidayah yang sebenar. Moga-moga kemudahan ni banyak bagi kita. Ni ayat ni sebenar turun pada masa Rasulullah hijrah pergi ke Madinah. Kerana Madinah banyak orang dah beriman, tapi dalam hal beriman tu mereka itu ya buih asal. Banyak berpecah belah dalam kota Madinah. Ya yakin bagi kita, hak kita tahu dalam sejarah, tak kalau Nabi masuk di dalam kota Madinah, dua golongan hendak pergi teraju dalam kota Madinah. Satu dikenali dengan firqah atau fuaq Aus. Yang kedua dikenali dengan Khazraj. Ya Khazraj dengan Aus ni berperang marinya, berbalah marinya hingga sampai 200-300 tahun. Tak boleh jadi dah. Dalam ada sekitar keliling negara tu katanya Aus dengan Khazraj ni nak boleh jadi baik. Tapi dengan Nabi hijrah pergi ke Madinah dengan tak ada siapa setahun. Setelah memelukkan Islam ahli Madinah, masuk Islam pada hari awal Nabi siapa kepada setahun, 2 tahun, 3 tahun, kau belum kau ramah menjadi ke Islam dengan Rasulullah. Hingga siapa beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Masa setahun 2 tahun Islam di Madinah serta beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu kan? Jadi benda ni sebenarnya Aus dengan Khazraj ni dok balah mari beratus-ratus tahun. Akan mustahil nak jadi baik lagi. Tak suka menyeka kerana apa? Boleh Nabi usaha tak ada siapa setahun, berpuluh-puluh ribu di kalangan Aus dengan Khazraj tu jadi bersatu klik semula. Ya asalnya Aus dengan Khazraj ni ibu-ibu dan bapa pada tok neneknya maknanya orang satu je. Mari daripada kanungnya satu aja. Seperti kita sekarang lah. Sebutir kampung, sebuah bandar Korea kita tu. Asalnya tu nenek satu je dulu. Dulunya 3-4 buah rumah je dalam kampung tu duduk. Berseli. Dulu 2-3-4 buah rumah ya. Katalah kampung Sila, kampung Bangunan. Kampung Awal katakanlah. Dulu orang satu saja. Nak misal tak nak apa. Tapi dengan lama kelamaan jadi sekorong 2 korong, beratus-ratus tahun, jadi penuh. Penuh tu jadi pecah dah. Dah jadi beribu-ribu keluarga tu jadi pecah pergi mari. Asal tu nenek satu saja mari. Okey, 2 beradik. Juga Aus dengan Khazraj. Nabi hijrah masuk Madinah tu asal kampung Yasrib ni, bandar Yasrib Madinah ni satu saja. Siapa dia satu? Tok nenek satu saja. Orang sekelamin saja. Pecah pergi jadi satu kampung, satu bandar Madinah. Dok balah. Lepas tu satu bandar tu dia ada memegang teraju. Satu dikenali dengan Aus, yang kedua Khazraj. Dok balas siapa 200-300 tahun mari dah. Itu masa jahiliah. Tapi dengan sebab Nabi pergi tak ada sepas tahun, Nabi hajar lagu mana. Ni bijak sana Rasulullah. Ni jadi agakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pintar. Otak lebih pada mah geliga. Pasal Nabi hajar secara Islam. Nabi hajar makan secara Islam. Minum secara Islam. Duduk tidur secara Islam. Berjalan cakap hari-hari kerana dengan secara Allah Ta'ala suruh. Dengan secara akhlak Rasulullah. Sabit tu Rasulullah tiap-tiap satu dalam kerjaan. Dalam satu perkataan. Dan satu perbuatan, satu jakah. Semua berjalan dengan hak Allah Ta'ala iringinya. Hak daripada wahyu. Sabit tu Rasulullah nak cakap satu patah, nak kerja satu kerjaan. Dengan tidak hawasyi, tidak ada dengan nafsu dia. Semua tu dengan ilham daripada Allah. Semua tu dengan wahyu. Sebab itulah Jibril turun atas Nabi dengan siapa semenjak Nabi hidup. Dan Nabi duk sebab agama dalam Mekah 13 tahun. Dalam Madinah 10 tahun. 4,000 kali tak salah ingat saya. Jibril menghadap Rasulullah.
Sehari-hari berapa kali? Waktu turun wahyu. Itu tugas Jibril alaihi salam ataupun Jibril alaihi salam. Turun dengan Nabi. Nah, sebab itulah sebagaimana kanungi ayat kita baca di dalam ayat suci Al-Quran. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, tidak mencakapkan satu kalimah, satu patah Rasulullah malaikat dengan wahyu datang daripada Allah Ta'ala. Itu barakah sekali-kali. Sebab itu dah, walaupun terbaik pada maftuh pada mulut Rasulullah, tapi semua tu hakikat daripada Allah. Sebab itulah kejayaan. Juga kita hari ni, apa kita berdasar dengan ayat suci Al-Quran. Kita berdasar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu dan bapa. Kita akan berjaya kampung kita. Ya, kita tidak jadikan musnah, tidak ada perbalahan di antara satu sama lain. Di hari ni kita kena petenang. Banyak dah tempat teh kita. Kampung kita hok balah dulu. Hidup cikah bertakung pergi mari bertumpah darah kan ufama. Tapi hari ni dengan kita tahu lebih kurang mu mengaji agama sikit, aku mengaji agama sikit, tak leh we kita ni habis dah sikap toknya toki kita halah kita ni tak leh dah tahu sikit sebanyak. Kita mengadakan madrasah kecil-kecil satu kampung. Akhir-akhir menjadikan satu masjid walaupun orang 50 orang. Nak royak katanya apa dasar? Karena kita pergi bertauhid kita, kemah kita dengan ayat suci Al-Quran, dan kita pergi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita kejak dua ni, nascaya Allah Ta'ala beri berkat. Ni dari agama. Nak ayat kata kita jangan main-main hari ni. Tak boleh kita nak kata kita bijak sana ke. Kita berasa hebat, kita berasa lebih. Tak tahu. Semua tu dengan arahan daripada Allah. Dengan Tuhan tolong. Sebab itulah satu masa Nabi nak buka Fathul Makkah tahun yang ke-8, Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah klik mari buka Mekah. Rasulullah panah di mana? Kalau kita hundur sejarah sikit pada Zulhudaibiyah tahun yang ke-6. Rasulullah selepas daripada hijrah pergi kepada Madinah, ibu-ibu dan bapa, Masya Allah, dia ingat benar ke kota Mekah. Kerana Rasulullah titik darah nanah dia dalam tanah Mekah. Dalam tanah Mekah ni daripada kelahiran dia sampai ke umur 20, 30, 40, 50. Dia duduk di Mekah. Dia umur 52. Baru masuk 53 baru dia hijrah pergi ke Madinah. Rumah mama dia. Malam kalau kita tengok hundur sejarah, Nabi mama dia Siti Aminah di Madinah. Bapa dia, ayah dia dalam Mekah. Tapi rumah ayah dia ni tak setuju dengan dia. Kerana paling Rasulullah akan nak sebar agama tu, kerana mereka itu dalam tu nenek moyang dia juga duk sembah batu, sembah berhala. Banyak berhala keliling kota Mekah. Maka Rasulullah sebagai nak tebal berhala, nak tumbuh mari agama semula, agama jadi suci, agama jadi redha. Semarah-marah mereka itu. Sabit kita katalah mereka itu di kalangannya sepupu, dua pupu, pak saudara dia, tahmat dia. Maka Allah Ta'ala pun izin masuk dalam Madinah. Ni rumah mama dia. Ayat kata Rasulullah duduk di rumah mama dia, rumah Siti Aminah 10 tahun, kejayaan dia sebanyak-banyak. Kalau kita tengok dengan sejarah Nabi Nuh sebar agama, sebar agama masa 800 tahun lebih. Ada sekitar lebih kurang dalam 160 orang. Nabi kita ada sekitar 23 tahun, tak nak siapa baik, berpuluh-puluh ribu. Dia Tuhan izin insya-Allah Ta'ala. Kerana kita hari ni pun serupa juga. Nombor satu kita nak petenang orang. Kampung apabila orang tu dipertenakan, ada agama, kampung tu kejayaan. Kampung jadi timbul, kampung jadi hebat. Lurusan dia kerana Allah Ta'ala redha kampung tu. Pasah dia menentu dengan ayat suci Al-Quran, lembagaan dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena agama masuk le dada. Jangan kita di atas agama, agama masuk le dada kita. Insya-Allah Ta'ala, ya tidak ada berpecah belah kita. Apabila kita tidak ada berpecah belah, situlah Tuhan tolong kita. Sebab itulah lepas daripada perjanjian Zulhudaibiyah, tak jadi nak kelak mari tawaf Kaabah, maka buat perjanjian di situ di Zulhudaibiyah, akhirnya dah Umar duk dengar, Ali duk tulis. Dan Rasulullah senyum di situ. Kemudiannya akhir-akhirnya pada tahun yang ke-8, tahun yang kena juga kelak mari nak masuk tak luluh.
perjanjian jadi batal, jadi lagu. Berbohong Yahudi musyrikin pada masa itu. Maka Rasulullah marah pada tahun yang ke-8 telah kelik gilima kepala nak ambil Mekah semua lagi dengan secara berperang. Sebab itulah Rasulullah ni bukanlah kata Nabi kita ni hidup dengan perang. Nabi kita tak say dengan perang, nak berdamai dengan mulut, nak berdamai dengan otak, dengan kecerdikan bijaksana. Tapi dia seteru mari dengan pedang, dia kena hantar pedang lagi. Seteru mari dengan mulut, dia hantar dengan mulut. Itu kaedah Rasulullah. Sebab itulah dia kelik nak perang pada tahun tahun yang ke-8, nak ambil Mekah semula tu dia pergi dengan perang. Terbaik 5 kepala. Nah, tapi tak ada perang. Dengan sa'atin minan nahar Tuhan buka kepada Nabi dengan syarat tak ada perang. Di pocok daerah di Masjid Kucing, kata Mekah ni adalah dia milik. Habis pakat lari. Nak ayat kata hari tu juganya Allah Ta'ala tolong dengan kejayaan sebagaimana Khadijah isteri tertua dia, Khadijah binti Khuwailid, yang menyatakan kata satu hari ya Rasulullah engkau kejayaan, tapi berjaya engkau yang Siti Khadijah tak boleh lihat kerana wafat dah. Tahun yang ke-8 lah Nabi kita berjaya tak kalah masuk Mekah. Juga berjaya di Madinah tiap-tiap hari semasa 10 tahun Nabi duduk. Dan kejayaan dalam kota Mekah tahun yang ke-8 sampai ke hari ini, maka Mekah dimilikkan oleh orang Islam, tetamu Islam dalam tanah Mekah. Dan Madinah pada tahun awal lagi dah boleh milik. Dua-dua bandar ni, dua-dua tanah haram ni sampai ke Landing Tuhan jaga. Tapi apabila dekat dengan kiamat, dengan dua tanah haram ni akan musnah. Itu dekat dengan kiamat hatta kita hampir-hampir dengan kiamat, maka dengan dua negeri ni upamanya dua tanah haram ni akan musnah. Itu Tuhan tak izin dah. Kerana siapa ada hari kiamat, tak kalau 10 kali kan tanda-tanda iaitunya kiamat ya siapa. Maka moga dengan malam ni sebagai saya ni wak permulaan di dalam apa ni dalam apa ni live Baba Channel ni, insya-Allah taala akan kita sambung lagi kita tengok masa depan nak berkitab ke ataupun sebagaimana kita tengoklah kepada tuan kita Waruk Baba Channel ni akan kita selusurilah kepada ibu-ibu dan bapa yang mana duduk di rumah duduk dengar di dalam live Baba Channel ni, saya Haji Abdul Rahman ataupun budak-budak panggil Baba Me bangun nak mula mari buat sahabat saing dengan ibu-ibu dan bapa dah tengok dengan pada dalam live kita ni dengan Baba Channel ni. Moga-moga kita akan beramal lagi. Suasana kita hari ni nak mikir tentang agama, upamanya kita nak masuk ke perkara sebenar. Insya-Allah taala moga-moga dengan Allah Taala izin boleh jadi dengan satu saat, upama satu hari, tak hari ni esok, tak esok lusa akan kita berjaya hidup kita di tempat-tempat kita, kampung-kampung halaman kita. Saya tak melewatkan masa kerana pukul 9 dah. 8-10 minit buat perjanjiannya sekadar 1 jam. Saya harap sekali-kalinya apa yang salah silap harap maaf lah. Dengan kerana malam yang pertama ataupun hari yang awal bagi saya berharap hundur diri dengan lafaz mulia, dengan ta'zimah. Dengan katanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.